Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap hari ini semua orang ceria. Okey. Saya Dr. Asmadi Yusof dari Kelab Saudagar Emas. Hari ini kita akan bertanya satu soalan. Benarkah pelaburan emas dengan leverage sangat menguntungkan? Sebelum kita pergi kepada pelaburan emas, adalah lebih baik kalau kita buat perbandingan pelaburan-pelaburan yang ada yang kita kenal selama ini. Okey. Yang pertama, kita kenal tabung haji. Saya beri gambaran ini untuk 6 tahun lepas. Tabung haji memberikan purata pulangan pelaburan sebanyak 3.5%. Dan ASB pula memberikan pulangan sebanyak 6.5%. KWSP pula memberikan pulangan sebanyak 5.95%. So, ketiga-tiga ini tidak memberikan pulangan melebihi 10% sepanjang 6 tahun lepas. Puratanya jauh lebih rendah daripada 10%. Dan kalau kita tengok unit trust pula, untuk 5 tahun yang lepas, purata top 8 yang terbaik, 8 yang terbaik, hanya memberikan purata lebih kurang 8.35% sahaja. Alright? Oleh itu, kita kena memikirkan cara lain. Kita kena think big. Alright? Bagaimana kita akan mendapat pulangan yang lebih besar? Kita kena buat pemikiran di luar kotak. Ya? Bagaimana kita nak dapat lebih daripada 20% setahun? So, selama ini kita hanya dapat kurang daripada 10% setahun. Alright? Ada kaedahnya. Kalau kita baca buku-buku macam mana nak jadi kaya, mereka akan mensarankan satu benda yang penting di sini, iaitu using other people's money ataupun OPM. Nama lain bagi OPM ialah leverage. Alright? Kita memang dah biasa menggunakan kaedah leverage ini. Seperti mana bila kita membeli rumah. Okay? Bila kita beli rumah, kita membayar 10% sahaja daripada harga rumah. Dan 90% lagi kita mendapatkan pinjaman daripada bank. Ini dipanggilkan 10 kali leverage. Alright? Cuba kita tengok apabila kita membeli rumah dengan menggunakan leverage dan tanpa menggunakan leverage. Rumah yang sama kita beli lebih kurang harganya 115,000 dan kita jual pada harga 350,000 selepas 10 tahun. Kalau kita membeli rumah ini dengan menggunakan kaedah tanpa leverage, iaitu kita membeli dengan cash, kita hanya mendapat untung 6% setahun selama 10 tahun. Tapi rumah yang sama, kalau kita membeli dengan menggunakan kaedah leverage 10 kali, iaitu kita hanya membayar 11,500, iaitu 10% sahaja daripada harga rumah itu, kita akan mendapat pulangan lebih kurang 91% setahun, setiap tahun selama 10 tahun. Graf ini menunjukkan bahawa tanpa menggunakan leverage dan menggunakan leverage, keuntungannya adalah lebih daripada 5 kali. Alright? So, maksud saya, benda yang sama, kalau kita menggunakan leverage, kita akan dapat 5 kali untung berbanding tanpa leverage. Alright. Jadi, beralih kita kepada topik asal kita, iaitu pelaburan emas. Selama ini, memang kita ramai daripada kita yang membeli emas, simpan emas. Dan bila harga emas itu naik, kita jual. Jadi, saya nak membandingkan
cara lama kita ini membeli emas dan menunggu naik harganya berbanding dengan menggunakan kaedah leverage dalam membeli emas. Right. So sekarang kita akan buat satu perbandingan. Kalau kita membeli emas tanpa leverage dan kita membeli emas dengan leverage. Gambar rajah ini menunjukkan perbezaan antara membeli emas tanpa leverage dan membeli emas dengan 10 kali leverage. Yang sebelah kiri, ini yang warna hijau, tanpa leverage. Sebelah kanan, yang warna biru adalah 10 kali leverage. Okay, pada tahun 2015, harga emas adalah 1,060 USD per ounce. Okay. Kalaulah kita beli pada masa itu 10,000 USD, kita akan mendapat 9.43 ounce emas. Okay. Selepas 6 tahun, iaitu pada Mei 2021, harga emas menjadi 1,877 USD per ounce. Jadi kalau kita jual tahun ini, kita akan dapat 17,700. Dan kita tolak modal kita 10,000, kita untung adalah 7,700. Kalau kita gunakan pengiraan ROI, Return of Investment, kita akan dapat 77%. Dan oleh kerana kita membuat pelaburan ini selama 6 tahun, kita akan dapat untung 12.8% setahun. Okay? Setiap tahun selama 6 tahun. Okay, sekarang kita tengok pula kalau kita menggunakan leverage 10 kali. Okay? Harga yang sama pada tahun 2015, kita beli dengan modal yang sama iaitu 10,000 USD. Oleh kerana kita menggunakan leverage 10 kali, kita pinjam. Kita buat pembiayaan. Iaitu 90,000 kita dapatkan pembiayaan. Jadi modal kita sekarang daripada 10,000 menjadi 100,000. Oleh itu kita mampu membeli emas 94.3 ounce. Okay. Selepas 6 tahun, harga emas naik ke 1,877 USD, kita jual dan kita dapat 177,000 USD. Daripada 177,000 ini, kita pulangkan 100,000. So, kita dapat untung kasar 77,000. 100,000 kita pulangkan ini, 90 adalah pinjaman kita dan 10,000 adalah modal kita. Jadi, untung kasar adalah 77,000. Kalau kita kira ROI, kita dapat 770%. Dan oleh kerana kita menggunakannya selama 6 tahun, kita akan dapat untung 128.3% setahun. Dan ini kalau kita bandingkan dengan tanpa leverage, kita sebenarnya untung 10 kali ganda. Secara matematiknya, ia tepat. Kita menggunakan kaedah leverage 10 kali, jadi kita akan mendapat untung 10 kali bila ada kenaikan harga emas. Alright. Jadi oleh kerana kita menggunakan kaedah leverage, kita ada kos dia. Kita dah cakap tadi, 90,000 kita dah pulangkan balik sebab kita dah pinjam 90,000, kita pulangkan balik. Kos pembiayaan 90,000 adalah 3.5% setahun. Alright. Jadi 90,000 kali 3.5% setahun, iaitu 3,150 kali 6 tahun. Sebab kita buat pinjaman selama 6 tahun. Jadi untung bersih kita adalah 77,000 tolak 18,900. Kita akan mendapat untung bersih 58,100. Dan kalau kita membuat perkiraan ROI based on untung bersih ini, kita akan dapat lebih kurang 96% setahun keuntungan. Dan keuntungan ini jauh lebih tinggi berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang saya telah mention sebelum ini. Alright. Jadi kita tengok sini
Kalau kita beli emas tanpa leverage, kita hanya untung 12.8%. Tapi menggunakan leverage 10 kali, kita akan dapat 96% keuntungan. Alright. Kalau kita buat perbandingan, graf perbandingan antara tabung haji, ASB, KWSP dan lain-lain, kita akan dapati yang paling menyelah adalah menggunakan kaedah leverage. Membeli emas menggunakan kaedah leverage, kita akan mendapat untung lebih kurang 96% setahun. Maksudnya, apa 96% setahun? Kalau kita masuk modal kita RM10,000 hari ini, kita akan dapat another RM10,000 hujung tahun. Lebih kurang lah, lebih kurang 100%. Itu banyak bezanya. Ya. So, penggunaan kaedah leverage ini adalah suatu yang biasa dalam platform stock market. Saya bawa contoh eToro. Kalau kita beli emas di eToro, dia memberikan kita leverage 20 kali. Bukan 10 kali. Kita bincang tadi 10 kali. Ini 20 kali. So, dia ada leverage sampai 20 kali. Tapi dia ada margin call. Jadi kalau harga emas tu turun, kita kena top out duit kita. Ataupun duit kita itu akan hangus. Dan yang lebih penting lagi, dia tidak patuh syariah. Alright. So, kita sebagai orang Islam, kita nak patuh syariah. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mencadangkan supaya tuan-tuan dan puan-puan beli emas di Quantum Metal kerana ia adalah patuh syariah dan ia diaudit oleh ISRA, iaitu satu badan bawah BEN negara Malaysia. Dan dia ada leverage 10 kali lagi. 10 kali leverage. Dan ini akan menggandakan keuntungan kita bila harga naik. Dan yang paling akhir sekali, ia tidak ada margin call. Oleh kerana itu, bila harga emas jatuh sahaja, kita tak perlu buat apa. Kita tak perlu tambah duit kita. Dan duit kita tidak akan hilang. Alright? Dan Quantum Metal menjual emas yang terbaik di dunia, iaitu Perth Mint. Alright? Ini adalah emas yang top quality in the world. Alright. Jika anda telah membuat keputusan untuk melabur emas di Quantum Metal, anda boleh berhubung dengan Kelab Saudagar Emas untuk step-step seterusnya. Ini adalah WhatsApp Kelab Saudagar Emas. Alright. Di Kelab Saudagar Emas, kami menyediakan pakar technical analysis yang memberikan jangkaan sama ada emas itu naik, turun ataupun mendatar. Dan kami juga menyediakan Telegram Kelab Saudagar Emas di mana ramai orang di situ yang akan membantu kita jika kita ada masalah. Alright. Kalau kita berseorangan dalam melabur emas, kita mungkin akan down bila harga emas turun. Alright. Jadi melaburlah emas dengan secara beramai-ramai supaya kita lebih seronok. Alright. Okay. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Dr. Asmadi Yusof dan tekan butang notification. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.